TV KPM. Graf laju masa. Okey, ni paksi X, paksi Y, 16-20. Graf laju masa. Fungsi pecutan. Pecutan, masa. Pecutan, kenapa susah sangat ni? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa Ifan? Nampak cikgu. macam keliru sangat-sangat tengok pada graf laju masa ni. Itulah Ifan macam tengah nak cuba jawab soalan ni. Tetapi masalahnya muncul apabila Ifan nampak dekat sini ada fungsi pecutan tetapi grafnya berkaitan dengan graf laju masa. Okey, graf laju masa ada fungsi pecutan. Betul. Laju pecutan. Jadi berbeza, betul? Jadi apa yang mengelirukan Ifan, kita akan bincangkan dalam pembelajaran hari ini, Ifan. Jom kita belajar sama-sama. Hello, Assalamualaikum. Salam sejahtera kepada anda semua yang sedang menyaksikan slot menengah atas Didik TV KPM bersama saya, Irfan Syahmi. Apa khabar semua? Saya mengharapkan anda dalam keadaan yang sihat sejahtera. Untuk hari ini kita akan sama-sama dalam kelas belajar mengenai mata pelajaran matematik tambahan. Menggerunkan bukan? Tetapi tidak mengapa, hari ini kita akan belajar bersama-sama dengan seorang guru yang akan bersama Irfan hari ini. Siapakah beliau? Jom kita berkenalan dengan Cikgu Nur Farizian Muhammad Zain. Assalamualaikum Cikgu, apa khabar? Waalaikumsalam, sihat. Apa khabar Ifan? Saya sihat sejahtera hari ini. Alhamdulillah. Okey, Cikgu, mata pelajaran matematik tambahan ni saya dulu waktu sekolah pun rasa macam takutnya nak belajar. Sebenarnya Cikgu, mata pelajaran ni senang ke susah sebenarnya? Sebenarnya dia ada sedikit cabaran lah. Okey. Cuma cabaran itu boleh diatasi jika Ifan melakukan latihan setiap hari. Okey. Dan yang paling penting adalah Ifan kena faham konsep sesuatu tajuk tu. Baik. Yang paling penting sekali kena faham konsepnya. Ya, Okey, betul. baik Cikgu. Apa yang menariknya hari ini, kita tidak berdua sahaja kerana kita akan bersama-sama dengan 6 ataupun 5 anak murid cikgu yang berada di dalam talian. Jadi kita nak persilakan anak murid cikgu dari Sekolah Menengah Integrasi Sains Tafiz Mai Kuala Lumpur. Okey, boleh tak Abang Irfan nak berkenalan dengan yang pertama, Muhammad Tuah Iskandar bin Nur Rizal. Silakan. Hai, Assalamualaikum. Nama Waalaikumsalam. saya Muhammad Tuah Iskandar bin Nurizat. Boleh panggil saya Tuah. Saya daripada Sekolah Menengah Integrasi Sains Tafiz Mawi. Baik. Tuah, boleh tak Abang Irfan nak tanya cita-cita Tuah bila besar nanti? Silakan. Cita saya insya-Allah saya akan menjadi seorang doktor. Seorang doktor, doktor pakar bedah ke, doktor sakit puan ke? InsyaAllah doktor pakar bedah. Pakar bedah. Baik, kita doakan sama-sama. Terima kasih kerana berkongsi. Yang kedua, Abang Irfan nak persilakan Mifzal Zafran Koyum bin Mafizral. Silakan. Assalamualaikum. Nama saya Mifzal Zafran Koyum bin Mafizral. Boleh panggil saya Koyum. Saya daripada Sekolah Menengah Integrasi Sains Tafiz Mawi. Baik, Koyum, soalan yang sama juga mengenai cita-cita anda bila besar nanti. Saya nak jadi seorang accountant. Accountant. Memang suka nombor lah ni cikgu Ya. Nampaknya dalam kelas matematik tambahan ni pun dia memang fokus lah. Ya, memang Mifzal ni dia memang berminat sangat dengan nombor. Okey, saya tak ada persoalan lagi mengenai itu. Nampaknya sangat-sangat teruja untuk hari ini. Terima kasih. Seterusnya, Abang Irfan nak persilakan Anik Hadari bin Muhammad Syahrum. Silakan. Assalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adik Hadari bin Muhammad Syahrum. Saya dari Sekolah Semesta Mawi. Okey, soalan yang sama juga mengenai cita-cita bila besar nanti. Nak jadi apa tu? Accountant juga ke, doktor ke? Boleh berkongsi? Saya nak jadi polis.
Jadi polis. Oh, wow. Okey. Satu orang kata pekerjaan yang murni untuk menjaga keselamatan negara kita lah. Ya. Terima kasih kerana berkongsi. Baik, seterusnya kita beralih kepada bunga-bunga di sini. Okay, kita persilakan Balkis Batrisha binti Arif Zaidi. Silakan. Hai, nama saya Balkis Patricia binti Arif Zaidi. Boleh panggil Balkis. Saya daripada Sekolah Menengah Integrasi Sains Tahfiz. Okey. Boleh panggil Balkis ke Batrisha? Balkis. Balkis. Okey, soalan yang sama Balkis. Apakah cita-cita anda bila besar nanti? Silakan. Sebenarnya saya tak ada cita-cita yang tetap, tapi kalau daripada perspektif saya lah, saya rasa mungkin kerja saya berkaitan banyak juga dengan nombor, sebab saya suka bab-bab nombor-nombor ni juga. Okey, baik. Mungkin boleh jadi engineer, boleh jadi teknologi punya engineering, bagi semua kaitan dengan nombor lah banyak agaknya. Okey, memang dari kecil lagi dah nampaknya Balkis ni sukakan nombor cikgu Ya. Dalam kelas pun samalah. Ya, pilihan yang tepat. Pilihan yang tepat untuknya. Pembelajaran hari ini kan. Betul. Dalam slot matematik tambahan. Terima kasih Balkis. Yang seterusnya Irfan nak persilakan Yasmin binti Muhammad Abdul El-Kadir. Silakan. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Yasmin binti Muhammad Abdul Kadir. Saya dari Sekolah Menengah Integrasi Sains Tahfiz. Boleh panggil saya Yasmin. Baik Yasmin. Okey, bagaimana dengan cita-cita kamu bila besar nanti? Cita-cita saya insya-Allah akan jadi veteriner. Wow, okey. Kenapa tu? Sebab sukakan haiwan ke macam mana? Mungkin Mungkin kita mendoakan kemungkinan itu, okey, supaya dapat menjadi seorang veteriner yang berjaya insya-Allah. Terima kasih. Seterusnya yang tak sekali Abang Irfan nak persilakan Khadijah Sofia binti Muhammad Hanafi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khadijah Sofia binti Muhammad Hanafi dari Sekolah Menengah Integrasi Sains Tahfiz. Boleh panggil Khadijah. Khadijah, okey, masih dengan soalan yang sama, apakah cita-cita bila besar nanti? Cita-cita tengoklah. Tengoklah. Tapi saya berminat dengan pekerjaan yang melibatkan programming atau yang coding-coding. Coding-coding, maknanya berkaitan dengan software, engineering dan sebagainya lah kan? Okey, baik. Abang Irfan mendoakan cita anda semua tercapai bila besar nanti. Terima kasih kerana bersama kami pada hari ini. Okey, dan tentunya kita juga ada penonton yang menyaksikan kita di kaca TV cikgu kan? Jadi apa kata sekarang ni cikgu dipersilakan untuk memberikan sedikit pengenalan mengenai topik kita dan juga standard pembelajaran. Silakan cikgu. Okey, Irfan cikgu akan bergerak ke sini. Okey. Jadi pada hari ini sebenarnya kita akan belajar aplikasi kinematik gerakan linear. Okey, bila aplikasi ini kita akan menggunakan dua kaedah, sama ada pembezaan dan pengambiran. Jadi kaedah pembezaan dan pengambiran ini murid sebenarnya di rumah ataupun murid-murid di studio telah belajar di awal tahun dalam bab 2 dan bab 3 tingkatan 5. Okey, jadi pada akhir siaran murid dapat yang pertama menentukan dan mentafsir hal laju seketika suatu zarah daripada fungsi sesaran. Yang kedua, pecutan seketika. Pecutan seketika suatu zarah daripada fungsi hal laju dan fungsi sesaran menggunakan kaedah pembezaan. Okey, dan yang kedua, masih lagi menentukan dan mentafsir hal laju seketika suatu zarah daripada fungsi pecutan. Okey, B, sesaran seketika suatu zarah daripada fungsi hal laju dan fungsi pecutan menggunakan kaedah pengamiran. Okey, jadi sekarang ni kita akan, kalau Irfan tengok hasil pembelajaran kita melibatkan sesaran, hal laju dan juga pecutan. Betul. Jadi kita imbas terlebih dahulu apakah yang dikatakan dengan sesaran awal. Okey, pada paparan sekarang ada sebuah kereta pada titik tetap O dan garisan bawah ini merupakan garis nombor bagi menggambarkan sesaran dalam meter. Jadi sekarang ni Irfan, Ya, saya. okey. Kalau kata Irfan pegang dekat atas meja Irfan tu ada jam randik. Okey, ni untuk Irfan ya. Baik. Okey, jadi kalau ikutkan kalau tengok pada kereta ni ada pergerakan ke tak? Masih belum ada pergerakan? Masa dekat tangan Irfan ada pertambahan ke tidak? Tidak lagi. Tidak. Jadi sesaran ini dikatakan sebagai sesaran awal. Jadi kita akan boleh katakan sesaran awal adalah masa T sama dengan sifar. Okey. Okey, jadi selepas kita faham sesaran, cikgu nak tanya, okey,
kita akan kaitkan dengan halaju. Jadi halaju ni pun murid-murid sebenarnya dah belajar masa episod pertama. Okey, jadi sekarang ni Ifan dengan kiraan 3. Okey, kereta ni akan bergerak. Wow, okey, Kereta baik. ni akan bergerak. Jadi kita sama-sama tekan. Okey, 1, 2, 3. Okey, so berapakah? Okey, berhenti. Okey. Okey, jadi cikgu nak tanya dulu murid-murid cikgu di mic. Okey, siapa boleh nyatakan sesaran kereta ini sekarang? Saya nak jawab, cikgu. Okey, Tuah dipersilakan. Sesaran bagi kereta biru tu adalah 7 meter ke arah kanan titik O. Tepat sekali. Terima kasih Tuah. Okey, sesaran 7 meter ke arah kanan dari titik O. Dan soalan kedua cikgu, masa dekat tangan Ifan berapa? Masanya adalah 5 saat, cikgu. 5 saat. Sama. Okey. Okey, sama. Baik. Jadi, kita boleh kaitkan halaju bila ada sesaran dan masa. Jadi dekat sini, siapa boleh nyatakan apakah yang dimaksudkan dengan halaju? Siapa nak jawab soalan cikgu? Siapa nak jawab soalan cikgu? Saya nak cuba, cikgu. Okey, dipersilakan Anik. Kadar perubahan sesaran terhadap masa. Kadar perubahan sesaran terhadap masa. Okey, tahniah. Terima kasih. Jadi, halaju adalah kadar perubahan sesaran terhadap masa sebab ada sesaran ada masa di sini. Okey, dan seterusnya, masih lagi libatkan kereta antik biru cikgu ni di titik tetap O. Cuma kalau tadi halaju sahaja, bagaimana pula dengan halaju awal? Halaju awal. Okey. Jadi kalau halaju awal tadi dia bergerak, betul tak? Betul. Tapi sekarang ni halaju ni dia bergerak tak? Kereta ni bergerak tidak? Belum lagi. lagi. Masa dekat tangan Ifan bergerak ke tidak? Tidak. Tidak. Jadi kita boleh katakan halaju awal juga masa dia adalah sifar. Jadi masih lagi belum ada perubahan masa di sini. Okey? Sebab apa? Kereta ni belum bergerak. Jadi masa pun pada situasi inilah. Okey. Tak bergerak jugalah masanya. Tak bergerak juga. Okey, dan bila dilibatkan halaju, dia mesti akan ada pecutan sebab pecutan adalah perubahan halaju terhadap masa. Perubahan halaju terhadap masa. Okey. Jadi kereta ni masih lagi belum bergerak, halaju awal dia masih sifar. Bagaimana pula dengan pecutan awal? Cikgu nak tanya murid-murid cikgu di MIT. Agak-agak mereka boleh teka tak? Cuba, cikgu. Siapa nak Saya nak cuba? cuba. Balkis. Okey, Balkis. Nilai pejutan awal dia kosong juga, cikgu. Sebab dia tak gerak. So, dia memang tak ada nilai. Okey, nilai masa pecutan awal juga adalah sifar. Okey. Jadi di sini kita dah imbas kembali sesaran awal, halaju awal dan pecutan awal. Semuanya melibatkan masa dia adalah sifar. Jadi maklumat ini kita akan rungkaikan lagi dalam slide-slide seterusnya, Ifan. Okey, maknanya kita akan belajar hari ini mengenai halaju, pecutan dan juga sesaran. Sesaran. 3 perkara ini kita sentuh. Baiklah cikgu, sementara kita nak teruskan dengan aktiviti seterusnya, kita nak berehat seketika boleh? Okey, Kembali selepas dipersilakan, ini di Ifan. slot menengah atas Didik TV KPM. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali bersama kami di slot menengah atas Didik TV KPM bersama dengan Cikgu Izzy. Betul tak cikgu? Ya, betul. Nama samarannya Cikgu Izzy. Senang sikit nak panggil kan? Ya. Dan untuk hari ini kita akan belajar mengenai mata pelajaran matematik tambahan bersama cikgu. Dan sebelum itu cikgu, apa kata kita lakukan sedikit pemutaran SOP di sini. Di sini kesediaan untuk cikgu jumpa basmi kuman dipersilakan terlebih dahulu. Baik, dan anda semua diberi peringatan untuk sentiasa jaga SOP. Lindung diri, lindung semua. Okey cikgu, Ifan tak sabar dengan pelajaran kita. Apa kata kita mulakan? Okey Ifan, kita teruskan pembelajaran kita hari ini. Okey, ini adalah hubung kait antara fungsi sesaran, fungsi halaju dan juga fungsi pecutan. Baik. Okey, jika diberi fungsi sesaran, ini fungsi sesaran. ST sama dengan 2T kuasa 3 tolak 2T kuasa 2 tambah 4. Bagaimana untuk kita dapatkan fungsi halaju jika diberi fungsi sesaran? Jadi kita akan lakukan pembezaan fungsi S terhadap masa, iaitu T. Sebab kalau kita tengok perkara rumus kita S, dia berkait dengan T. Jadi kita akan bezakan fungsi S terhadap T. Jadi bagaimana halaju sama dengan
Okey, ds per dt sama dengan fungsi hal laju lah, iaitu hal laju simbol V akan mewakili hal laju. Jadi kita akan dapatlah daripada fungsi sesaran 6t kuasa 2 tolak 4t. Okey, dan daripada fungsi hal laju kita boleh dapatkan bagaimana untuk dapatkan fungsi pecutan jika diberi fungsi hal laju. Sekali lagi kita bezakan fungsi hal laju untuk dapatkan fungsi pecutan. Jadi fungsi pecutan diwakili oleh A kecil. A kecil. Jadi kita akan buat perkara rumus kita A kecil. Jadi kita bezakan sekali lagi. Okey, fungsi hal laju tadi 6t kuasa 2 tolak 4t kita bezakan. Kita akan dapat 12t tolak 4. Okey. Dan kita teruskan untuk menentukan dan mentafsir hal laju seketika. Hal laju seketika. Apakah simbol hal laju tadi, Irfan? Simbol hal laju. Hal laju adalah V. V, okey, betul. Suatu zarah daripada fungsi sesaran. A. Sesaran S, maafkan saya. Okey. A itu adalah pecutan, cikgu. Pecutan. Betul. Okey, jadi contoh satu. Satu zarah bergerak di sepanjang satu garis lurus. Sesarannya S meter dari satu titik tetap O pada masa T saat diwakili oleh fungsi sesaran S sama dengan 40T tolak 5T kuasa 2 dengan keadaan masa iaitu T antara 0 sehingga 10. Jadi cikgu gambarkan menggunakan disebabkan fungsi yang diberi adalah sesaran. Jadi cikgu gambarkan fungsi sesaran ini menggunakan graf sesaran. Sekejap graf sesaran melawan masa. Okey, jadi sekarang ni paksi menegak mewakili sesaran. Paksi mengufuk mewakili masa. Okey, Irfan, sebelum kita teruskan pembelajaran kita akan lakukan satu aktiviti di mana aktiviti kita cikgu namakan cikgu tanya dekat sini, Irfan boleh respon, murid-murid pun boleh respon. Okey, panjang betul nama aktiviti kita. Okey. Dan murid-murid semua dah bersedia? Murid-murid di rumah? Kalau dah bersedia angkat tangan. Angkat tangan. Okey, nampaknya mereka dah bersedia, cikgu. Jadi, murid-murid pun akan menggunakan jadual yang sama yang Irfan dapat. Okey. Jadi semua dah bersedia dengan aktiviti satu. Okey. Jadi sekarang ni, tadi cikgu dah baca soalan di mana fungsi yang diberi adalah S sama dengan 40T tolak 5T kuasa 2 lah. Betul. Jadi graf yang kita perolehi adalah graf lengkung. Graf lengkung. Okey, soalan pertama cikgu. Okey, semua bersedia ya? Apakah yang dapat anda katakan tentang kecerunan tangen ds per dt kepada lengkung pada masa T bagi graf sesaran masa sebelum tu? Okey, kalau kita perhatikan pada graf kita ni, okey, disebabkan dia lengkung, di sini pada garis merah ini adalah kecerunan tangen kepada lengkung. Jadi kita tak ada formula, kita kena membezakan fungsi sesaran terhadap masa lah. Sebab apa? Sesaran lawan masa. Betul. Okey, jadi kat sini ada cikgu gunakan 3 tempat lah di sini. 3 tempat untuk dapat garisan tangen ya. ds per dt. Okey, sebenarnya Irfan, ds per dt ni perubahan sesaran terhadap masa. Dia sebenarnya mewakili juga hal laju. Hal laju. Okey, jadi siapa kat sini boleh nyatakan apakah yang dimaksudkan dengan kecerunan tangen pada graf ini? Siapa antara murid-murid cikgu? Silakan, Mifzal. Apa yang kita boleh faham daripada kecerunan tangen tu, dia merupakan perubahan sesaran terhadap perubahan masa ds per dt. Okey. Okey, ds per dt. Boleh kaitkan sikit lagi tak Mifzal? Dengan dia adalah sama dengan perubahan sesaran. Saya nak cuba boleh cikgu? Irfan pernah nak cuba. Boleh Irfan, dipersilakan. Kalau kita ambil jawapan Koyum tadi tu ds per dt, dia akan sama dengan hal laju, cikgu. Ya, cuba kita tengok jawapan. Ya, sama dengan hal laju. Jadi daripada graf pun kita boleh tentukan hal laju. Kenapa? Sebab dia adalah graf sesaran masa ini, kita boleh cari perubahan sesaran terhadap masa. Okey, soalan Irfan boleh tampal jawapan. Tampal jawapan dulu. Okey, baik. Okey, ini untuk soalan murid di rumah pun boleh buat catatan berdasarkan jadual yang telah cikgu edarkan. Okey. Jadi soalan kedua, apakah yang diperolehi daripada setiap nilai kecerunan tangen tadi? Bagi masa 0, bagi masa 4, bagi masa 8 dan T sama dengan 10.
Okey, dekat sini siapa yang nak boleh nyatakan? Setiap nilai kecurunan tangent apabila kita ganti nilai T tu. Siapa murid cikgu nak jawab? Ada siapa nak jawab? Sila Ada angkat siapa tangan. nak jawab tak? Okay, mungkin mereka tengah berfikir sedikit lagi, cikgu. Okey, ataupun kita teruskan dengan dia merupakan halaju seketika. Okey, kenapa dia halaju seketika? Kenapa halaju seketika zarah itu bila kita ganti nilai T ni ke dalam ds per dt tadi? Okey, kita tengok contoh ya. Silakan cikgu. Okey, ini yang cikgu masukkan tadi masa dia. Okey, ada 2, 4, 8, 10. Halaju seketika pada masa 2 saat. Jadi, kat sini nampak tak Irfan? Diberi fungsi sesaran nak dapatkan halaju. Jadi, kita kena bezakan fungsi tersebut. Okey. Okey, fungsi sesaran. Jadi, kita bezakan untuk dapatkan V, ds per dt. Jadi, di sini halaju seketika pada masa 2 saat. Nampak tak kat sini ada T? Betul. Jadi, kita gantikan T ini dengan 2. Tapi ke dalam fungsi 40 tolak 10T tadi yang kita bezakan, kita akan dapat halaju seketika pada 2 saat ini adalah 20. Kita gantikan T dengan nombor 2 sebab ada masanya 2. Masa dia 2. Okey, dan seterusnya Irfan boleh tambah dulu. Okey, maknanya soalan tadi jawapannya adalah halaju seketika, cikgu ya? Ya, halaju seketika. Okey, soalan ketiga, apakah yang dimaksudkan dengan halaju awal? Siapa murid cikgu nak bagi tahu halaju awal? Kita dah bincang tadi. Okey, Yasmin. Silakan Yasmin. Bagi saya maksud halaju tu masa sama dengan kosong. Masa dia sama dengan sifar. Okey, betul. Kita cek halaju awal adalah masa sama sifar. Okey, jadi dekat sini kalau tengok graf, nampak tak dekat sini? Di sini adalah asalan. Jadi kat sini garis mengufuk ini masa. Jadi kat sinilah dikatakan sifar. Maknanya zarah tu belum bergerak. Belum bergerak lagi. Belum bergerak. Okey. Okey. Jadi soalan letak jawapan cikgu Okey, letak jawapan. Okey, soalan keempat. Bagaimanakah kita nak mendapatkan nilai halaju awal ini? Jadi untuk dapatkan nilai halaju awal, okey. Soalan, cari halaju awal zarah itu dalam meter per saat. Okey, halaju awal T sama sifar. Okey, jadi kita sekali lagi kita membezakanlah sebab diberi fungsi sesaran. Untuk dapatkan halaju. Jadi kita akan gantikan T dengan sifar. Okey. Okey, jadi kita akan dapatlah halaju awal adalah 40 meter per saat. Okey, dan seterusnya. Merujuk kepada graf, apakah yang berlaku pada masa 4 saat? Jelaskan dekat sini. Bila cikgu beri graf ini pada paparan, agak-agak pada T sama dengan 4 ini, apa yang berlaku di sini? Siapa boleh bagi tahu cikgu? Okey. Silakan Khadijah. So berdasarkan graf tu pada masa 4 saat sesaran ialah maksimum. Okey, sesaran maksimum sebab graf sesaran ni Irfan. Jadi dia ada sesaran maksimum. Okey, tepat. Jadi untuk membuktikan kenapa dia sesaran maksimum dan kita nak libatkan dia dengan perubahan sesaran terhadap masa. Melibatkan juga kecerunan lengkung di sini. Okey, ds per dt. Jadi sekali lagi kita membezakan fungsi S terhadap masa ini. Okey, dan kita akan gantikan masa dia 4 ke dalam ds per dt kita. Jadi kita akan dapat apa? Sifar. So di sini, okey, pada sesaran maksimum, okey, halaju kita adalah sifar. Dan di sini juga kita boleh katakan halaju sifar ni maksud dia kereta tu berhenti seketika sebelum menukar arah. Okey, sebab itulah halaju sifar sebab dia berhenti sekejap di situ. Okey. Faham. Dan seterusnya Irfan, kita nak menentukan dan mentafsir pecutan seketika suatu zarah daripada fungsi halaju dan fungsi sesaran. Okey. Jadi sekarang ni pecutan seketika pula. Kalau tadi halaju, yang ini pecutan. Daripada fungsi halaju. Okey, situasi pada paparan. Jadi soalan ini kita perhatikan maklumat yang diberi ataupun fungsi yang diberi adalah V sama dengan 8T tolak T kuasa 2. Okey, dalam keadaan T antara sifar sehingga 10. Cikgu gambarkan juga okey, keadaan ini menggunakan graf. Okay, satu lagi cikgu nak pesan situasi ini anggapkan gerakan ke arah kanan sebagai positif. Jadi Ifah, kita dah berubah ke aktiviti yang seterusnya. Okey, Ifah alihkan dulu. Baik. Okey. Jadi soalan yang pertama cikgu, bagaimana untuk dapatkan fungsi pecutan? Fungsi pecutan.
jika diberi fungsi halaju. Okey, siapa nak bagi formulanya? Siapa? Okey, Mirza. Silakan Qayyum. Okey, untuk kita buat ni adalah kita kena buat pembezaan. Itu daripada fungsi halaju tu, kita buat pembezaan perubahan halaju terhadap perubahan masa. So dia akan jadi dV per dt dan kita akan dapat kita punya masa. Oh, okey, betul lah cikgu. Kecutan, jangan kena kecutan. Okey, nasib baik Mirza betulkan. Dia nampak kesalahannya di situ. Okey. Jadi untuk dapatkan fungsi pecutan, kita akan bezakan fungsi halaju terhadap masa. Okey. Jawapannya di sinilah betul lah. Okey, jadi sekarang ni seterusnya daripada situasi, daripada fungsi ini cikgu gambarkan dia ke graf lengkung juga. Sebab kalau kita plot ikut masa pun dia akan dapat graf lengkung. Dan nampak ada titik A di situ. Nampak cikgu. Dan Irfan dan juga murid-murid di rumah, murid-murid di MIT kena faham graf sekarang ni bukan lagi sesaran masa tapi adalah halaju masa. Paksi menegak halaju, paksi mengufuk adalah masa. Jadi soalan kedua cikgu, apakah yang dimaksudkan dengan pecutan awal? Okey. Saya nak jawab, Cikgu. Okey, Anik, silakan. Masa pecutan awal ialah T iaitu masa sama dengan kosong. Okey, masa sama dengan sifar. Sama juga kita akan tengok pada graf iaitu masa sama dengan sifar. Okey, Ifah letak jawapannya dulu di sini. Okey. Jadi pecutan awal bagi suatu zarah kita adalah sama dengan sifar. Okey, dan seterusnya Irfan, situasi yang sama, kita bergerak kepada soalan kedua. Apakah yang dimaksudkan dengan pecutan seketika? Okey. Jadi, ini graf halaju. Betul. Untuk dapatkan pecutan, kita kena bezakan fungsi halaju terhadap masa. Okey. Dan selepas tu, kita kena menggantikan nilai T ke dalam fungsi pecutan yang kita telah bezakan tadi. Okey, jadi cikgu ambil dulu. Okey, nampak tak nilai T ini nanti kita akan ganti. Betul. Mengikut kehendak soalan. Masa 1 saat ke, 4 saat ke. Okey. Okey, contoh. Sekarang ni di paparan adalah V sama dengan 8T tolak T kuasa 2. Ini untuk halaju cikgu Untuk halaju. Jadi untuk dapatkan pecutan, kita buat pembezaan. Kita kena buat pembezaan. Okey. Jadi kita akan gantilah T. Cikgu ambil kat sini 1. Okey. Okey, sebagai contoh cikgu ambil masa 1, jadi kita akan dapat pecutan di sini adalah 6 meter per saat kuasa 2. Cikgu, untuk masa tu memang kena ambil 1 je ke? Tak, kalau kita nak ganti, ini keadaan sekarang cikgu ganti masa dengan 1 saat. Kita boleh, kalau kata soalan kata 4 saat, kita gantilah dengan 4. Okey, kalau faham. soalan kata pecutan seketika pada 8 saat. Jadi kita gantikan dengan 8. Faham? Okey. Okey, dan seterusnya. Okey, apakah soalan kita adalah apakah yang dimaksudkan dengan halaju maksimum? Okey, sekarang ni graf kita dah lengkung. Jadi betul. Nampak tak pada titik ini adalah dikatakan sebagai titik maksimum lah. Padi tinggi. Okey, jadi apakah yang dimaksudkan dengan halaju maksimum ni? Kita nak kaitkan dengan pecutan sebenarnya. Okey. Di sini kita akan bezakan okey, pecutan dia sebenarnya kat sini adalah sifar. Okey, jadi nak buktikan dia, nak buktikan di halaju maksimum ni pecutan dia sifar. Okay, kita akan gantikan 4 saat ini ke dalam fungsi A yang kita dah bezakan. Okey. Okey, jadi bila kita ganti dengan 4, kita akan dapat 8 tolak 8 jadi kosong lah. Jadi terbuktilah pada halaju maksimum pecutan dia adalah sifar. Pada situasi ini, Irfan ya. Okey. Dan apakah yang dimaksudkan pula dengan nyah pecutan? Nyah pecutan. Dari pecutan, ini nyah pecutan. Pecutan pula. Okey. Okey. Nilai pecutan dia adalah negatif. Okey, kenapa dia jadi negatif? Cuba kita tengok di mana berlakunya nyah pecutan di sini. Sebab dia dah makin memperlahankan kereta. Ataupun zarah ini dah makin perlahan. Okey, jadi cuba kita tengok. Pada titik B ni, masa dia 5. So, masa 5 saat ini kita gantikan balik ke dalam fungsi A. Jadi, kita akan dapat, nampak tak? T ini cikgu gantikan dengan 5. Baik. Jadi, kita akan dapat pecutan yang negatif. Okey. Jadi, apabila kita buat pengiraan, kita dapat nilai A itu negatif, maka itu adalah dikatakan nyah pecutan. Sebagai gambaran, okey, di pada graf ini antara masa lebih daripada 4 sehingga 10 ini berlakunya nyah pecutan. Okey, sebab nampak tak?
Maknanya macam pergerakannya agak perlahan situ ya? Yes, agak perlahan. Okey, dan dia dah menyusut berkadaran dengan masa lah. Baik. Okey, dan apakah yang dikatakan? Okey, dan situasi seterusnya ini cikgu menggunakan fungsi yang baru ya Irfan, iaitu V sama dengan T kuasa 2 tolak 6T tambah 5. Sebab apa? Cikgu nak dapatkan graf lengkung. Okey, dan dekat sini cikgu nak terangkan apakah yang dimaksudkan dengan halaju minimum. Jadi pada graf halaju melawan masa, okey, agak-agak kat sini cikgu nak tanya, siapa murid cikgu yang nampak bentuk graf sekarang ni? Bentuk apa sebenarnya? Okay. Siapa nak jawab? Silakan. Melengkung ke bawah. Saya. Anik cakap melengkung ke bawah, cikgu. Melengkung ke bawah. Okey, melengkung ke bawah sebab dia nampak titik minimum pada A ini. Jadi pada titik inilah berlakunya halaju minimum. Sebab lengkung ini yang paling minimum. Okey, jadi dekat sini juga apabila kita gantikan masa ni dengan 3 ke dalam fungsi A, iaitu dV per dt ini, kita akan dapat nilai dia adalah sifar juga. Sifar juga. Okey, jadi terbuktilah halaju minimum ada sama dengan sifar. Okey. Dan seterusnya, tadi kita membezakan fungsi, nak dapatkan fungsi halaju kita bezakan S terhadap T, nak dapatkan fungsi pecutan kita bezakan fungsi V terhadap T. Jadi sekarang ni kita akan menggunakan kaedah pengamiran. Okey cikgu, sebelum kita teruskan dengan kaedah pengamiran ni, Irfan rasa kita pun dah faham serba sikit mengenai kaedah pembezaan yang berlaku apabila kita ingin mendapatkan fungsi bagi pecutan, fungsi halaju dan juga fungsi sesaran. Baiklah, sebelum kita nak berhenti berehat, Irfan, inilah hasil yang kita lakukan pada hari ini. Okey, apabila kita dah berjaya menyiapkan aktiviti pertama, yang kedua untuk mendapatkan maklumat mengenai graf sesaran masa dan juga graf halaju melawan masa, cikgu. Dan seperti yang cikgu terangkan kepada kita tadi, Irfan dapat faham bahawanya kalau kita nak dapatkan graf sesaran masa ni, formulanya ataupun kaedah yang kita gunakan untuk mendapatkan fungsinya adalah ds dt sama dengan halaju, cikgu. Betul. Dan kalau untuk dapatkan fungsi pecutan sama dengan A, okey, dalamnya adalah masa, kita buat perbezaan dv dengan dt. Okey. Baik, kalau macam tu Irfan pun dah faham, penonton pun dah faham. Kita berhenti berehat seketika, kembali selepas ini di slot menengah atas Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Bertemu kembali kita di slot menengah atas Didik TV KPM. Tadi kita dah buat kaedah perbezaan. Sekarang ni kita teruskan pula dengan kaedah pengamiran. Jadi cikgu, jom kita mulakan. Okey Irfan, kalau tadi kita dah membezakan fungsi sesaran, membezakan fungsi halaju. Jadi sekarang ni kita akan masuk kepada kaedah pengamiran, di mana pengamiran ialah proses rongsangan bagi pembezaan. Dan pada paparan yang hijau ini adalah bentuk bagaimana kita nak mengamil lah. Okey, pengamiran X kuasa N dx, okey, sama dengan apabila kita kamilkan X terhadap X ini, okey, jadi X kuasa dia kita akan tambah 1, jadi N tambah 1, hasil yang kita tambah itu kita akan bahagikan dengan hasil dia tadilah N tambah 1 tambah C. Dan ini dikatakan sebagai kamiran tak tentu. Bila kamiran tak tentu, kita akan tambah C, iaitu C adalah sebagai pemalar kita lah. Pemalar, okey. Okey, jadi kita akan bermula dengan fungsi pecutan jika diberi fungsi pecutan. Okey, pecutan adalah perubahan V terhadap masa. Ini adalah simbol A lah. Okey, pecutan. Jadi bagaimana untuk kita dapatkan fungsi sesaran? Fungsi halaju. Bagaimana untuk dapatkan fungsi halaju? Sebab kat sini ada V. Betul, halaju. Jadi untuk dapatkan V lah halaju lah. Jadi kita akan menggunakan kaedah pengamiran. Jadi kita akan letak simbol kamil kedua-dua belah. Baik. Jadi kita kamil dV, kita akan dapat V iaitu halaju. Jadi kat sini adalah rumus kita lah, iaitu kamilkan fungsi A terhadap T. Okey. Terhadap masa, betul Irfan. Okey, dan jika diberi fungsi halaju, kita nak dapatkan fungsi sesaran. Okey, halaju kita dah faham, dia adalah perubahan sesaran terhadap masa, iaitu halaju. Jadi bagaimana untuk kita dapatkan fungsi sesaran? Jadi kita kamilkan, okey, ds sama dengan kamil, okey, V terhadap masa.
Jadi kita akan dapat untuk dapatkan sesaran, kita akan kamirkan V terhadap masa. Jadi di mana kita nak gunanya kaedah ini, kita tengok contoh 4. Jom. Okey. Okey, suatu zarah bergerak di sepanjang garis lurus. Okey, dan melalui satu titik tetap O dengan halaju awal 10 meter per saat. Pecutannya A pada masa T saat selepas melalui O diberi oleh fungsi A sama dengan 4T tolak 8. Jadi A, ungkapkan fungsi halaju zarah itu dalam sebutan T. Dan seterusnya, hitung halaju seketika. Jadi di sini, diberi adalah fungsi pecutan. Nak dapatkan halaju. Jadi apakah tindakan kita? Okey, diberi fungsi pecutan A, 4T tolak 8. Jadi panduan kita adalah kita kena kamirkan A untuk dapatkan apa? Fungsi halaju. Jadi kita kamirkan di sini kamera kita, ingat dia adalah songsangan, proses songsangan pembezaan. Okey, jadi kita akan dapat 4T, kita kamir 4T, kita dapat 4T kuasa 2 per 2. Betul. Tolak, kita kamir 8, kita dapat 8T tambah C. Jadi kita kena cari terlebih dahulu nilai C ini daripada soalan. Maklumat daripada soalan adalah halaju awal. Jadi halaju awal, kita akan gantikan halaju awal 10 ini dalam fungsi yang kita dapat. Ini yang kita malarkan cikgu ya, 10. Okey, kita dapat halaju awal. Tapi dan halaju awal tadi kita dah tahu nilai masa dia adalah 10. sifar. Sifar. Nilai masa. Ini halaju awal. Jadi nilai masa dia ada sifar. Jadi untuk baik. dapatkan C, kita akan gantikan V dengan 10, masa dia sifar. Jadi kita akan dapat nilai C dia adalah 10. Jadi kita akan ganti balik untuk dapatkan fungsi halaju kita 2T kuasa 2 tolak 8T tambah 10. Jadi setelah kita dapat fungsi halaju ini, barulah kita boleh menjawab soalan yang kedua. Seterusnya, hitung halaju seketika. Okey, apabila masa dia 7. Cikgu nak tanya murid-murid cikgu Dimit. Sebab mereka dah tahu macam mana nak mencari nilai halaju seketika. Siapa boleh bagi tahu cikgu? Silakan. Saya nak jawab cikgu. Okey, Tuan. Tuah Persilakan. Iskandar. Kita akan gantikan nilai T iaitu 7 ke dalam fungsi V. Okey, kita akan gantikan nilai 7 ini ke dalam fungsi V. Okey, betul Tuah. Jadi kita dah dapat fungsi V tadi. Jadi kita gantikan T ini semua dengan nilai 7. Jadi kita dapatlah halaju seketika pada masa 7 saat adalah 52 meter per saat. Halaju seketika. Okey, dan seterusnya. Diberi pula, sekarang kita nak menentukan fungsi sesaran daripada fungsi halaju. Baik. Ada fungsi halaju pada contoh, Irfan. Okey, satu zarah bergerak di sepanjang garis lurus ini. Jadi fungsi yang diberi adalah V sama dengan 12 tolak 3T. Fungsi halaju sekarang. Okey, soalan adalah ungkapkan fungsi sesaran dalam sebutan T. Fungsi sesaran. Jadi kalau kita perhatikan, okey, ada soalan seterusnya. Okey. Hitung sesaran seketika. Okey. Zarah itu dari O apabila T sama dengan 3. Jadi sekarang ni, pada paparan dia adalah fungsi halaju. Untuk dapatkan sesaran, kita kena kamirkan fungsi halaju. Jadi kita akan kamirkan 12 tolak 3T dt. Okey. Jadi macam tadilah, kamir 12 terhadap T, kita dapat 12T. Tolak 3T kuasa 2 per 2 tambah C. Jadi sekarang ni kita nak cari nilai C. Okey, jadi nilai C kita dekat sini sebab selepas melalui titik O, dia berada pada titik O, sesaran kita adalah sifar, masa kita juga adalah sifar. Jadi kita gantikan sesaran sifar, masa juga sifar, kita akan dapat nilai C kita sifar. Jadi fungsi sesaran kita adalah 12T tolak 3T kuasa 2 tambah 2. Dan setelah kita dapat fungsi sesaran ini, barulah kita boleh mencari sesaran seketika apabila T sama dengan 3. Agak-agak Irfan boleh tahu, boleh bagi tahu tak macam mana nak dapatkan sesaran seketika ni? Kita gantikan T dalam formula kita tu dengan 3, cikgu. Betul. Jadi fungsi sesaran yang kita peroleh tadi, kita gantikan T sama dengan 3. Jadi kita dapatlah sesaran kita adalah 45 per 2 meter. Okey. Okey, sekarang kita nak tengok menentukan fungsi sesaran dan fungsi halaju daripada fungsi pecutan. Okey, ada dua fungsi yang kita akan cari. Daripada fungsi pecutan. Okey, cerita dia, Farhan menyertai acara berbasikal yang dianjurkan oleh kelab berbasikal. Farhan bergerak di sepanjang jalan raya yang lurus pada T jam setelah berada di tempat permulaan. Baik. Permulaan, okey. Jadi, fungsi pecutan diberikan A sama dengan 8T tolak 6. Dengan halaju permulaan kayuhan
ialah negatif 18 km per jam. Okey, ungkapkan di sini soalan adalah fungsi halaju V dalam sebutan T. Yang kedua adalah fungsi sesaran S dalam sebutan T. Okey, jadi soalan B, buktikan bahawa Farhan berhenti seketika pada T sama dengan 3. Jadi bagaimana untuk kita dapatkan fungsi halaju tadi? Sebab diberi adalah fungsi pecutan, maka kita kena kamirkan untuk dapatkan fungsi halaju. Okey, jadi kita kamirkan 8T tolak 6, kita akan peroleh fungsi halaju kita adalah 8T kuasa 2 per 2 tolak 6T tambah C. Ini 8 per 2 kita ringkaskan jadi 4 ya Farhan. Irfan. Ya saya. Okey, maafkan cikgu. So kita dapat 4T kuasa 2 tolak 6T tambah C. Okey, bagaimana untuk kita dapatkan C? Okey. Jadi kita tengok maklumat daripada soalan di mana diberi adalah halaju permulaan negatif 18. Okey, jadi halaju permulaan adalah negatif 18 dan pada masa halaju permulaan adalah sifar. Jadi kita gantikan V dengan negatif 18, masa dengan sifar, jadi kita dapat nilai C dia adalah negatif 18. Jadi kita dapatlah fungsi halaju kita. 4T kuasa 2 tolak 6T tolak 18. Jadi dah menjawab fungsi halaju. Dah menjawab, okey. Okey. Yang kedua, fungsi sesaran. Cikgu nak tahu siapa yang boleh bagi tahu cikgu bagaimana untuk dapatkan fungsi sesaran ni? Silakan kawan-kawan saya yang berada di Google Meet. Okay, dah ada fungsi V. Macam mana nak dapatkan fungsi sesaran? Itu S. Saya tengok. Okey, Mirzal. Silakan. Kita buat pengamiran. Okey. Betul, Mirzal. Terima kasih, Mirzal. Jadi sekali lagi, disebabkan kita dah dapat fungsi halaju, maka kita akan kamirkan fungsi halaju untuk dapatkan fungsi sesaran. Jadi kita kamirkan. Okey, 4T kuasa 2 tolak 6T tolak 18 dt. Jadi kita akan dapatlah 4T kuasa 3 per 3 tolak 6T kuasa 2 per 2 tolak 18T tambah C. Okay. Sekali lagi kita perlu mencari nilai C. Okey, jadi dekat sini sesaran sifar, masa dia sifar dan kita akan dapat C dia sifar. Okay. Jadi kita akan dapatlah fungsi sesaran kita. Baik. Okey. Dan seterusnya soalan B. Kita nak buktikan bahawa Farhan berhenti seketika pada masa 3. Berhenti seketika. Jadi apakah yang dimaksudkan dengan berhenti seketika? Halaju dia sifar. Jadi kita ambil balik fungsi halaju yang kita kamirkan tadi, yang kita dah dapat daripada soalan A. Jadi nilai V ini kita ganti dengan sifar. Di sini adalah persamaan kuadratik. Jadi bagaimana untuk dapatkan masa bagi T ni, kita akan buat pemfaktoran. Jadi nampak tak? Lepas kita faktorkan, kita dapat T tolak 3 sama sifar, kita dapat T sama dengan 3. Dan satu lagi T sama negatif 3 per 2. Jadi masa kita pilih, mesti memilih yang positif. Betul. Jadi terbuktilah dia berhenti seketika pada masa 3. Okey. Kaedahnya untuk kita mencari, kita nak buktikan bahawa Farhan berhenti seketika pada T sama dengan 3, kita menggunakan kaedah perfaktoran, cikgu. Ya, okey. Baiklah. Okey, kita pun dah faham cara untuk kita menentukan fungsi sesaran, fungsi halaju dan fungsi pecutan menggunakan kaedah yang cikgu cakap tadi mengenai kaedah pengamiran. Jadi cikgu, saya pun dah faham, saya yakin penonton rumah pun faham juga. Sekarang kita berehat seketika. Kembali selepas ini di slot menengah atas Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Bertemu kembali kita di slot menengah atas Didik TV KPM, dan di mana sekarang ini kita berada di segmen yang terakhir bersama dengan Cikgu Izzy di studio. Dan apakah aktiviti yang seterusnya, Cikgu? Okey, aktiviti kita, disebabkan kita dah belajar pembezaan dan pengambilan, cikgu nak tahu pemahaman murid cikgu di studio, di Meet sekarang ni. Mereka akan diberikan soalan dan mereka menjawab. Mereka akan diberi soalan dan sekejap lagi Irfan, jika mereka dapat menjawab dengan betul, jalan kerja dengan tepat, Irfan boleh bagikan mereka bintang. Irfan bagi bintang. Beribu jadi bintang. Murid-murid cikgu harap sudah bersedia. Okey, jadi soalan kita yang pertama, suatu zarah bergerak di sepanjang satu garis lurus dari satu titik tetap P. Pada masa T saat, sesaran S meter zarah itu pada T saat selepas meninggalkan P diberi oleh fungsi sesaran S sama dengan 3T kuasa 2 tolak 12T tambah 2. Soalan cikgu adalah sesaran
Okey, hitung sesaran dalam meter yang dilalui oleh zarah pada T sama dengan 3. Jadi murid-murid sila faham dulu. Fungsi yang diberi adalah sesaran. Kehendak soalan ada sesaran untuk mencari sesaran seketika pada T sama 3. Okey, murid boleh menjawab sekarang dan cikgu nak ke-6 murid kita memaparkan jawapan mereka. Nanti kita tengok. Betul ke tidak jawapan yang diberikan? Tidak? Nampaknya mereka tengah memikirkan. Ada tersenyum juga menjawab. Nampak senang sangat ke soalan ni, cikgu? Kenapa mereka tersenyum di sana? Tersenyum kemungkinan diberi sesaran, nak menghitung sesaran juga. Okey, patutlah senyum di situ. Okey, jadi siapa dah siap boleh paparkan jawapan anda pada skrin? Okey, siapa yang dah bersedia? Oh, nampaknya Anik angkat dah jawapannya. Okey, jadi kita akan tengok. Okey, cuba kita cek. Cikgu nak bagi Irfan cuba tengok sama tak jawapan mereka dengan jawapan cikgu. Baik. Okey, kalau ke-6-6-nya sama Irfan boleh bagi mereka seorang 1 bintang. Okey, jawapannya adalah -7, cikgu. Negatif 7. Jadi dia menggantikan jika mereka menggantikan masa dengan 3. Okey, masa dengan 3. Jadi semua adakah negatif 7? Yasmin, sila angkat lagi sekali Yasmin. Abang Irfan tak nampak. Okey, yang lain semua negatif 7 Yasmin. Sila angkat jawapan anda. Okey, negatif 7 juga. Nampaknya semua layak untuk dapat 1 bintang hari ini. Okey. Jadi itu adalah soalan A, Irfan. Okey, cikgu nak tambah satu lagi soalan. Silakan, masih cikgu. lagi berkisar mengenai fungsi sesaran. Cumanya, okey, kehendak soalan adalah halaju awal. Halaju awal, okey. Diberi fungsi sesaran halaju awal. Bagaimana murid-murid perlu jawab soalan ini? Okey, halaju awal. Halaju awal, apa yang berkait dengan halaju awal? Okey, kita tengok. Okey, cikgu harap murid-murid sudah mula menjawab soalan B. Okey. Perhatikan murid-murid ya. Okey. Jadi kita nak tengok apakah fungsi yang diberikan adalah sesaran, cikgu, tetapi jadi kita kehendak nak adalah halaju awal. Okey. Jadi murid-murid, boleh paparkan jawapan jalan kerja anda sekarang? Adakah anda akan dapat lagi 1 bintang daripada saya? Okey, jawapannya adalah apa, cikgu? Okey, cuba kita tengok. Okey. Itu adalah pembezaan yang kita lakukan untuk dapatkan Okey, halaju jadi awal. 3T kuasa 2 ni dia bezakan dia akan dapat 6T lah. Okey, tolak dengan sepatutnya cikgu kat sini 12 tau, cikgu tersilap. Okey, 12 cikgu tukar ya. Okey, jadi dia menggantikan T sama dengan sifar. Kenapa? Sebab halaju awal masa dia sifar. Jadi kalau jawapan mereka betul Irfan semua. Okey, nampaknya jawapan mereka tepat sekali, negatif 12 meter per saat. Wow, nampaknya saya akan bagi lagi 1 bintang lah, cikgu. Okey. Cuma mereka pun ni macam ikut cikgu jugalah, dia tak negatif 16. Sepatutnya 12. Cikgu betulkan ya. Macam mana tu? Macam mana boleh sama? Macam mana boleh sama tu? Okey. Baik. Nampaknya mereka pun berjaya menjawab soalan cikgu. Okey, seterusnya cikgu. Okey, seterusnya. Baik. Sebagai kesimpulan apa yang kita belajar pada hari ini cikgu ialah daripada sesaran, halaju dan pecutan. Okey, jika diberi fungsi sesaran, siapa yang nak cikgu nak tanya murid cikgu lah. Diberi fungsi sesaran, bagaimana untuk dapatkan fungsi halaju walaupun dah ada dekat sini. Cuma cikgu nak tahu pemahaman mereka secara lisan. Silakan. Okey, siapa yang boleh? Siapa? Okey, Anik Hadri. Silakan. Saya rasa perubahan sesaran terhadap masa. Okey, perubahan sesaran terhadap masa. Okey, seperti yang pada bot inilah. Dan jika diberi halaju, bagaimana untuk dapatkan fungsi pecutan? Jadi siapa murid cikgu? Nak bagi pemahaman mereka. Cikgu. Siapa? Okey, Balkis, silakan. Saya rasa kalau pecutan ni kita buat dV over dt, maksudnya perubahan laju dengan perubahan masa. Okey. Terima kasih Balkis. Cikgu tambah sikit betul Balkis cakap dV per dt. Jadi sekali sebenarnya kenapa ada d kuasa 2s kat sini? Sebab kita boleh membezakan fungsi sesaran sebanyak 2 kali. Kita terbitkan kali kedua untuk dapatkan fungsi pecutan. Dan bagaimana pula jika diberi pecutan dan dapatkan halaju? Siapa boleh bagi tahu cikgu? Saya, cikgu. Silakan Koyo. Okey, Binsal. Kita boleh buat pengamiran. Okey, dan yang terakhir jika diberi halaju, untuk dapatkan fungsi sesaran kita juga melakukan kaedah
pengamiran. Mari kita terbalikkan cikgu fungsinya. Ya. Okey, nampaknya itulah rumusan bagi pembelajaran kita hari ini berkenaan dengan aplikasi kinematik gerakan linear. Okey cikgu, mungkin cikgu boleh berikan sedikit orang kata apa penilaian terhadap prestasi anak murid cikgu, silakan. Okey, jadi mereka telah mendapat 2 bintang. 2 bintang semuanya. 2 bintang. Okey, keenam-enamnya mendapat 2 bintang. Jadi mereka dapat memahamilah bagaimana untuk menentukan fungsi halaju, fungsi pecutan ataupun fungsi pecutan, fungsi halaju menggunakan sama ada kaedah perbezaan ataupun kaedah pengamiran. Okey cikgu. Dan bagaimana pula kalau untuk rakan-rakan saya yang berada di rumah nak dapatkan latihan pengukuhan? Mungkin mereka nak fahamkan lagi topik ni. Macam mana cikgu? Okey, murid-murid di rumah bolehlah melayari sumberku untuk mendapatkan latihan pengukuhan bagi tajuk aplikasi kinematik gerakan linear ini. Okey, apa yang ada di dekat sumberku tu cikgu? Dekat sumberku adalah latihan untuk kukuhkan calon-calon SPM dan juga semua murid-murid lah, supaya mereka terus cemerlang dalam akademik. Baik, kita doakan kecemerlangan mereka untuk menghadapi peperiksaan SPM yang akan datang. Terima kasih Cikgu Izzy kerana bersama kami pada hari ini di Slot Menengah Atas Didik TV KPM. Irfan pun orang kata dah refresh balik mengenai mata pelajaran matematik tambahan ni, dan terima kasih juga kepada mereka yang berada di Google Meet. Keenam-enamnya sangat-sangat hebat, dan Irfan doakan agar anda berjaya pada peperiksaan yang akan datang. Terima kasih cikgu. Ada kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. Didik TV KPM